Baik, seperti yang kita nyatakan seketika tadi, bahawasanya ibadur rahman, sifat-sifat mereka, karakter mereka yang datang di dalam surah Al-Furqan ini, kalau kita lihat secara tadabburnya ya, surah Al-Furqan ini, kita akan dapati bahawasanya ibadur rahman ini, ayat yang menceritakan tentang karakter mereka ini datang di akhir surah Al-Furqan sebagai penutup kepada surah Al-Furqan, yang mana seperti yang saya katakan tadi, surah yang menceritakan tentang kebejatan, tentang kedegilan, tentang kejahatan golongan yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup melakukan apa sahaja cercaan, penghinaan dan pendustaan kepada Rasulullah dan kepada Al-Quranul Karim. Jadi ini satu kumpulan yang memang kalau kita lihat dalam struktur perbahasan di dalam Al-Quran tentang karakter manusia, kumpulan ini merupakan kumpulan yang sentiasa melakukan kerosakan di dunia. Jadi inilah yang sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan merekalah yang merupakan kumpulan yang majoriti ketika itu, sehingga Rasulullah merasakan seolah-olah baginda tidak ada pembantu, baginda tidak ada penyokong, baginda tidak ada orang yang sudi menerima dakwah baginda. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawasanya bukan tidak ada, yang berlaku adalah merupakan sunnah di dalam dakwah para rasul. Memang begitu bentuknya, lumrahnya dakwah para rasul. Apabila diutuskan seorang rasul kepada sesuatu kaum, mereka akan ditentang dan mereka akan dihujani oleh masyarakat mereka dengan berbagai-bagai bentuk fitnah dan tentangan. Tetapi di akhir dakwah itu akan ada satu kumpulan yang datang untuk menyokong, membantu dan memberikan dokongan kepada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercetusnya sebuah daulah, sebuah masyarakat dan sebuah khilafah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita semua selaku khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi ciri-ciri yang ada pada ibadur rahman ini sebenarnya, kalau kita terapkan karakter yang ada pada mereka itu dalam masyarakat kita, dalam konteks untuk kita berusaha untuk membawa kebaikan, untuk membawa kebajikan, untuk membawa kemakmuran dan membawa kemajuan kepada negara kita, maka inilah karakter-karakter yang sepatutnya ada kepada pendokong-pendokong modal insan yang ada di sesebuah negara untuk menjadikan negara itu sebuah negara yang maju. Begitu juga kalau kita lihat dalam konteks yang kecil sedikit, kalau kita ada organisasi, kita ada sebuah institusi, kita ada sebuah company, syarikat dan sebagainya untuk kita memajukan organisasi kita ini, maka inilah juga karakter yang perlu ada pada setiap orang-orang yang bekerja, terlibat dan mengusahakan kemajuan untuk company ataupun organisasi itu. Dan kalau kita lihat dalam konteks yang lebih kecil lagi, dalam konteks keluarga dan sebagainya, maka begitu juga apa yang berlaku di dalam keluarga itu, ciri-ciri yang perlu ada pada ahli keluarga sekiranya kita ingin membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang beriman, keluarga yang harmoni dan sebagainya, maka inilah juga ciri-ciri yang perlu ada pada setiap ahli keluarga supaya mereka sentiasa saling berhubungan, berkasih sayang antara satu sama lain. Kalau kita lihat dalam konteks taubat ini, dengan perbincangan yang kita sebutkan sebelum ini, di mana seorang yang bertaubat, dia akan berazam untuk tidak lagi melakukan kesilapan. Apabila setiap orang daripada kita dalam satu organisasi, dalam sesuatu masyarakat, tidak lagi melakukan kesilapan ataupun kesalahan yang biasa kita lakukan, kesilapan itu kepada rakan-rakan kita, kepada jiran-jiran kita, kepada kawan-kawan kita, kepada pengikut-pengikut kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, tidak ada lagi kesalahan yang kita lakukan. Maknanya masyarakat kita akan jadi semakin kuat. Masyarakat kita akan menjadi perpaduan yang semakin kukuh, dan perhubungan, persefahaman, kerjasama dan sebagainya akan menjadi lebih utuh dan sebagainya. So, masyarakat yang begitu sifatnya akan sudah pastinya akan menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara dalam konteks yang lebih efektif lagi dan dalam konteks yang lebih besar lagi impaknya. Kalau kita nak tengok dari segi kedudukan negara misalnya,
persaingan dengan negara-negara lain, maka kekuatan yang ada pada kita itu akan menjadi lebih utuh dan lebih mapan daripada negara-negara yang mungkin secara fizikalnya lebih besar, tetapi dari segi kesepaduan, dari segi kerjasama, dari segi kasih sayang, mereka lebih kurang ataupun lebih lemah daripada apa yang ada pada negara kita. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi rahsia di sebalik kekuatan yang ada kepada masyarakat Madani yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda membina negara Islam di Madinah. Apabila setiap keluarga mempunyai ikatan kekeluargaan yang begitu kuat, setiap masyarakat mempunyai ikatan persaudaraan yang begitu kukuh, maka negara Madinah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk bertahan, dan mampu bukan saja untuk bertahan tetapi mampu untuk berkembang, sehingga berkembangnya Daulah Islamiah, Khilafah Islamiah seperti yang kita lihat di dalam sejarah keagungan tamadun Islam, di mana ramai pihak-pihak musuh misalnya hanya menjadi lemah, hanya menjadi tertarik dengan ajaran ataupun syariah dakwah Islam ini hanya dengan semata-mata melihat ikatan ukhuwah dan persaudaraan, kerjasama, kesukarelawanan yang ada di dalam masyarakat Islam, dan kesepaduan, pengorbanan, sikap ithar seperti yang ada di dalam kisah yang kita selalu baca antara Muhajirin dan Ansar. Maknanya ciri-ciri, nilai-nilai, karakter-karakter yang ada pada diri setiap insan dalam individu yang membentuk sebuah masyarakat dan membentuk sebuah negara itu seterusnya, merupakan satu faktor, merupakan satu kekuatan, sumber kekuatan kepada negara Islam ataupun kepada umat Islam untuk mereka membina sebuah masyarakat yang kuat, masyarakat yang harmoni, dan seterusnya menjadi negara yang majulah. Jadi ini sebenarnya satu usaha yang baiklah saya kira untuk kita sama-sama mengajak rakan-rakan kita, masyarakat kita dan umat Islam seluruhnya untuk kita menghayati sifat ibadur rahman yang ada di dalam ayat akhir surah Al-Furqan ini. Mudah-mudahan kita berjaya membina masyarakat yang harmoni, masyarakat yang maju, masyarakat yang berkasih sayang, dan masyarakat yang kuat dan utuh untuk mampu bersaing dengan negara-negara maju lain, insya-Allah.